Sini. Kawan Abi mana? Hai kawan Abi. Ada kucing. Hai kawan Abi. Ada kucing. Sarah ada kucing? Mana tunjuk dekat kawan Sarah? Dekat kawan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? InsyaAllah pada malam ni saya nak buat sesi sharing sikit. Dah lama tak buat sesi sharing. Ni kucing Sarah ke? Wah, comelnya kucing Sarah. Panjang sangat kucing Sarah. Sampai sini. Nama awak siapa? Sarah. Nama penuh awak siapa? Sarah Adeni. Sarah Adenin. Nama Abi siapa? Abi dengan Adenen. Abi dengan Adenin. Nama penuh Abi apa? Apa tu? Ni nama anak saya. Nama dia Sarah. Tak? Umur berapa tahun? Tak tahu. Tak tahu. Umur 4 tahun. Sekolah kat mana? Little Caliph. Dekat Little Caliph. Best. Nyanyi sikit. Little Caliph. Little Caliph. Little Caliph. Khalifah. Oh Allah. I sholol. And baby. Saya anak soleh. Lagi sholat. Saya lagi. Ibu bapak. Sampai lagi. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yes. Pandai Sarah. Nyanyi lagu Cinta Sementara? Malu? Nyanyilah, kawan Nabi nak tengok tu. Okey, insyaAllah pada malam ini saya akan buat satu sesi sharing tentang 10 dalil couple haram. Tak kisahlah couple ke couple acah-acah Islamik ke. Saya akan turai. Lupa sakit perlahan. Dia minat lagu Cinta Sementara. Korang dah dengar belum lagu Cinta Sementara? Kalau belum dengar, boleh dengar di YouTube Tarbiyah Sentap. Nyanyian The Truth, Naufal dan juga Irwan, sahabat baik saya. Lagu yang cukup meaningful. So kalau korang nak dengar, boleh dengar di YouTube sekarang. Nyanyi sikit Sarah. Dan hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Lagu patah pepokan jiwa. Lupa sakit perlahan. Pandai. Okey, lagi 3 minit insya-Allah saya akan mulakan sesi live kita, sesi perkongsian pada malam ni. Walaupun tajuk dia 10 dalil couple haram, tapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya nak ulas pada malam ni insya-Allah. Tentang isu cinta, isu ikhtilat dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan korang, sekarang ni Tarbiyah Sentap sedang mengadakan karnival buku tarbiyah. Yang mana kalau korang nak dapatkan koleksi buku-buku Tarbiyah Sentap dengan harga diskaun yang sangat murah, korang boleh dapatkan sekarang sebab tarikh tutup pada akhir bulan ini. Boleh WhatsApp nombor yang saya dah pinkan itu. Dan untuk pembeli-pembeli set kotak eksklusif, insya-Allah set kotak eksklusif akan mula di postage pada 22 hari bulan insya-Allah. Hai. Allah. Satu. La ilaha illallah. Sarah baca Qul huwallahu ahad. Malu? Okay dah, pergi kat Umi. Nak. Nak dengan Abi je? Nak dengan Abi sampai tutup
sampai tutup lampu. Okay, hari ni kita bersama anak saya lah, Sarah. Best sebenarnya ada anak ni, cukup menghiburkan. InsyaAllah lagi 2 minit kita akan mulakan sesi sharing kita. Korang bolehlah ajak kawan-kawan korang untuk join topik pada malam ni. Join live ni. Topik malam ni agak panas sikit. Sebab ramai orang tanya tau, apa dalil couple haram, apa dalil ikhtilat semua ni haram, apa dalil cinta sebelum nikah semua haram, apa dalil dia. So pada malam ni saya nak kongsikan 10 dalil. Okay, nama anak saya Sarah. Doakan dia, sekarang umur dia 4 tahun. Doakan dia dapat jadi anak yang bertakwa, beriman, solehah, hafal Quran. Aduh. Oh, terkena. Ayo. Tak jatuh. Sarah ni dia ada satu sifat yang mana dia suka menghiburkan orang. Dia sangat suka menghiburkan orang. Tapi kalau orang yang baru dia kenal, dia akan malu sikit lah. Dah, pergi main kat situ. Aku nak buat live ni. Kalau nak duduk sini kena senyap-senyap. Boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan topik kita pada malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Rindu Abi, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, sebelum kita mula, pertama sekali saya nak ajak korang semua untuk bawa nota, untuk sama-sama catat. Catat ke catit? Catit kot. Catat ke catit ke? Catit ataupun catat poin-poin yang saya nak sampaikan pada malam ini. Dan saya nak ajak korang untuk share nota korang tu dekat story korang. Jangan lupa tag saya. InsyaAllah nota yang baik, nota-nota korang semua saya akan share dekat Instagram saya juga, insyaAllah. Jangan lupa tag saya. Okay, bye Sarah. Okay, jangan bising tau. So saya mulakan dengan satu pesanan untuk kita sama-sama tajdid niat kita pada malam ni. Kita niat agar pertemuan kita pada malam ni adalah pertemuan yang bermakna lah. Kita doa, ya Allah, bagilah pertemuan kami pada malam ni menjadi asbab perubahan pada diri kami, menjadi asbab kami semakin dekat denganmu, ya Allah, menjadi asbab kami semakin cintakanmu, ya Allah, semakin memahami agamamu, ya Allah. Dan moga pertemuan kita pada malam ni menjadi asbab perubahan kita semua, insya-Allah. Okey, pada malam ni topik kita adalah 10 dalil couple haram. 10 dalil couple haram. Kenapa saya terfikir untuk nak buat topik pada malam ni secara tiba-tiba? Sebab saya dapat DM banyak jugalah, tapi yang terkini yang membuatkan saya rasa nak ulas topik pada malam ni secara tiba-tiba ialah bila ada orang DM saya, dia kata, "Ustaz, bila saya tegur kawan-kawan saya supaya jangan couple, nanti mesti dia orang minta dalil. Tapi saya tak tahu apakah dalil couple haram." So orang kata, mana ada couple haram, tak ada dalil pun yang mengatakan couple haram dan sebagainya. Akhirnya mereka pun berterusan buat dosa. Sedangkan couple ni bukan dosa kecil, tapi ianya dosa besar yang wajib kita semua jauhi. Sama ada couple ataupun couple Islamik, semua tu sama je. Nanti saya akan huraikanlah benda ni, insyaAllah. Dan korang boleh
Yang tak pernah couple pun sebenarnya ramai orang salah faham tau. Ramai orang ingatkan couple ni hanyalah bila kita pegang-pegang tangan, dating, itu baru couple. Tapi sekarang ni wujud satu fenomena baru, iaitu couple acah-acah Islamik. Tak pegang tangan, tapi bercinta antara satu sama lain, message, call, acah-acah kejut subuh. Benda tu pun dosa juga sebenarnya. Tapi benda tu kita akan hurailah pada malam ni, tentang 10 dalil couple haram. Sebelum kita mulakan, saya nak bagi tahu apakah hukum bercinta dulu. Hukum bercinta ni, dia boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram dan sebagainya. Boleh jadi wajib. Hukum mencintai Allah SWT wajib lah. Wajib. Mencintai Rasulullah SAW wajib. Mencintai isteri, mencintai yang halal, benda tu cinta yang dapat pahala yang sangat besar. Cinta anak kepada ibunya, cinta ibu kepada anaknya, cinta suami pada isteri, isteri pada suami, benda tu dapat pahala sekiranya kerana Allah SWT. Cinta seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain yang sejantina, benda tu pun dapat pahala yang sangat besar juga. Bahkan antara tanda ataupun ciri-ciri untuk mendapat kemanisan iman adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta seorang sahabat tu kerana Allah dan benci pun kerana Allah SWT. Tapi sahabat yang sejantina lah. Tetapi ada cinta yang boleh jatuh kepada haram, iaitu cinta sebelum nikah yang tidak menjaga batas. Apakah batas yang tidak dijaga tu? Contohnya dia tidak menjaga pandangan dia. Dia suka orang, lepas tu dia usah orang tu, dosa. Tak menjaga ikhtilat. Dia suka orang tu, dia message orang tu, call orang tu, chatting dengan orang tu, benda tu dosa. Ataupun sehingga sampai satu tahap bersentuhan, berzina, berkhalwat dan sebagainya, benda tu pun lagilah dosa. So hari ni saya nak share kepada korang semua 10 dalil couple haram. Tak kisahlah couple biasa ataupun couple Islamik. Sebelum saya nak share 10 couple dalil haram ni, saya nak share juga yang selalu saya share. Apa beza couple biasa dengan couple Islamik? Sama je. Dia macam babi dengan babi Islamik. Babi dengan babi Islamik. Couple biasa nak berkenalan, hi, intro please, nama saya Syamsul. Nama awak siapa? Nama saya Siti Nurul Istinja. Contohlah, saya pun dah banyak kali buat contoh ni. Couple Islamik, mana ada hi, intro please, tapi Assalamualaikum ukhti, tak jawab dosa. Kalau couple biasa, awak jom couple acah-acah Islamik, boleh tak kita nak berukhuwah? Couple biasa, I love you, you love me. Couple Islamik, uhibbuki fillah, saya cinta awak kerana Allah. Couple biasa, sembang benda-benda lucah, sembang benda-benda tak senonoh, sembang benda-benda lara. Couple acah-acah Islamik, jangan lupa tahajud. Awak, kalau awak pakai tudung, cantik sangat. Padahal benda tu dosa juga. So hari ni ramai orang tak faham halal haram, sampai benda halal jadi haram, benda haram jadi halal. So hari ni saya nak ceritalah apa benda yang menyebabkan benda ni haram, halal dan sebagainya. Okey, bab cinta dah jelas. Sekarang ni saya nak cerita pula tentang isu ikhtilat. Sebelum saya masuk topik 10 dalil couple haram ni, ada beberapa benda asas yang perlu kita jaga. Pertama, isu cinta saya dah ulas tadi. Sekarang ni isu ikhtilat. Ikhtilat ni maksud ikhtilat ialah pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Maknanya kalau kita sembang berlainan jantina, call berlainan jantina, chatting berlainan jantina, berjumpa berlainan jantina, ini semua nama dia ikhtilat. Ikhtilat itu hukum asalnya adalah haram. Kita haram berikhtilat antara lelaki dan perempuan, hukum dia haram. Melainkan ada urusan sahaja ataupun ada darurat, ada hajat ataupun darurat, itu baru diharuskan berikhtilat. Itu pun kena jaga adab dan batas.
Maknanya kalau kita sengaja-sengaja nak call perempuan, laki nak call perempuan, nak chatting dengan perempuan, nak message, nak gurau-gurau dengan berlainan jantina, nak jalan-jalan berlainan jantina, nak tengok wayang, nak ziarah rumah berlainan jantina, nak bagi hadiah kat berlainan jantina, tanpa sebarang urusan dan hajat, tanpa sebarang darurat, benda tu adalah haram. Sebab benda tu adalah ikhtilat. Dan ikhtilat inilah yang menjadi punca kepada pelbagai kerosakan-kerosakan sosial. Sebab samalah kawan berlainan jantina, benda tu kalau tak ada urusan, tak ada hajat, maka haram. Contohlah macam saya mana ada kawan perempuan. Tapi adakah bermakna saya tak sembang dengan perempuan langsung? Tak juga. Kalau ada urusan, saya sembanglah dengan perempuan. Kalau ada urusan lah. Kalau tak ada urusan, tak sembang. Contohnya saya baru habis meeting dakwah tadi. Dalam meeting tu ada lelaki, ada perempuan. Meeting daripada lepas Zuhur sampai Maghrib. Meeting ada lelaki, ada perempuan. Tapi sepanjang meeting tu saya tak pandang sangat pemuka perempuan tu. Tapi saya bagi idea saya, dia bagi idea saya. Dan benda tu berlaku dalam keadaan yang penuh adab dan sebagainya. Dan bila dah habis meeting, saya tak pernah sembang pun dengan perempuan tersebut. Nak kata kita wajib menjaga ikhtilat. Kita bukan kena bermusuhan, tak. Kita hanya perlu menjaga batas ikhtilat sahaja. So ramai hari ni orang terlepas pandang pasal isu ikhtilat ni. Sebab tu kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang pendakwah sekalipun, da'i sekalipun, pendakwah yang mengaku berdakwah ni, tapi dengan perempuan tak jaga. Kadang-kadang buat live dengan perempuan, lepas tu buat pick up line bodoh, terpaksa sebut lah. Kadang-kadang komen-komen pun buat pick up line. So what's point? Kau buat dakwah ni, kau nak pikat hati perempuan ke kau nak ajak orang pada Allah? Sebab itulah nasihat saya, jagalah ikhtilat. Kerana inilah punca kerosakan. Okey, so sekarang kita akan masuk topik itulah, 10 dalil couple haram. So lepas ni kalau kawan-kawan korang yang couple tu, tak kisahlah couple acah-acah Islamik ke, ataupun couple yang tak acah-acah Islamik, ataupun orang-orang yang tak menjaga ikhtilat ke, 10 dalil couple haram. Sekejap saya ubah topik lah. 10 dalil. Sekejap Habis akan dengan siapa tu? Oh, habis saya sapu ni. Salah sapu ambil saya. Apa? Salah sapu lah. Habis sapu ambil sapu ni. Salah letak ni sepatu ni. Oh. 10 dalil ikhtilat dan couple haram. Okey, kita mulakan. Dalil yang pertama, ikhtilat dan couple itu haram. Pertama, surah Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32. Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Korang semua dah tahu benda ni. Allah sebut, jangan kamu mendekati zina. Allah tak kata jangan kamu berzina, tapi Allah kata jangan kamu mendekati zina. Bermakna benda-benda yang boleh membawa kepada zina, benda itu pun boleh jadi haram. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW ada bersabda, apa yang Allah perintahkan pada kamu, hendaklah kamu buat sekadar apa yang kamu mampu. Lepas tu Nabi sambung, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu menjauhi. Maknanya benda yang Allah larang, benda yang Nabi larang, kita bukan sekadar tak boleh buat benda tu. Bahkan Nabi kata jauhi benda tu. Jauhi benda tu. Maknanya perkara-perkara yang boleh membawa kepada perkara tersebut pun perlu dijauhi. Contoh ni lah, game PUBG baru-baru ni, yang ada isu sembahan PUBG tu kan. Sembah berhala tu. Benda tu syirik. Yes, memang kadang-kadang kita ni main game tu, kita sekadar main je. Saya tak pernah main lah. Tapi ada orang, dia kata main saya saja je, tak ada pun sampai terpengaruh syirik ke apa. Memanglah, tapi kalau kita berpegang pada hadis Nabi, bila Nabi kata ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Maknanya walaupun kita tidak syirik, perkara-perkara yang boleh mendorong pada syirik pun kita wajib jauhi.
Sebab tu jangan main PUBG ataupun apa-apa game-game yang ada unsur-unsur syirik dalam tu, tinggalkan. Bukan PUBG sahaja. Sama juga dalam kes zina ni. Allah kata wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bermakna bukan zina aja yang kita kena tinggalkan, bahkan perkara-perkara yang boleh mendorong kepada zina pun boleh jadi haram. Sebab itulah Imam Syauqi menyebut ada 7 jalan zina. Pertama, nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa' fa zina. Mula-mula nazratun, pandang-pandang, usah-usah. Lepas tu fa ibtisamatun, senyum-senyum. Lepas tu fa salamun, bagi salam. Fa kalamun, bersembang. Fa mau'idun, buat temu janji. Fa liqa', berjumpa. Fa zina, dan akhirnya berzina. Itulah 7 jalan zina. Bermula dengan pandang-pandang dan tak menjaga ikhtilat. Kerana itulah majoriti ulama mengharamkan ikhtilat, mengharamkan couple. Melainkan ikhtilat hanya diharuskan sekiranya ada keperluan sahaja, itu pun wajib menjaga batas. Okey. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua menyatakan couple ikhtilat ini semua haram. Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Kemudian sehingga akhir ayat. Ayat selepas tu Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahum." Katakanlah kepada perempuan beriman, tunduk pandangan, jaga kemaluan. Bermakna Allah SWT wajibkan kita menundukkan pandangan kita daripada melihat ajnabi tanpa sebarang urusan yang mustahak. Saja-saja nak usah orang, saja-saja nak tengok awet power, tengok laki, tengok artis, tanpa sebarang hajat dan darurat, benda tu dosa. So, apa kaitannya dengan ikhtilat? Apa kaitan dengan couple? Bila kita berikhtilat, bila kita couple, tak kisahlah couple biasa ataupun couple acah-acah Islamik, confirm kita takkan tundukkan pandangan kita. Kita akan usah perempuan tu, kita akan tengok perempuan tu. Kalau video call perempuan tu, kita akan tengok. Kalau dating dengan perempuan tu, kita akan tengok. Kadang-kadang dekat WhatsApp-nya profile picture pun ada muka dia, kita tengok juga. Apatah lagi bertukar-tukar gambar. So benda ni dosa. Benda ni dosa. Sebab tu mustahil lah, tipulah orang kata, ya aku couple tapi aku tak pernah tengok perempuan tu. Mustahil. Aku tak jaga ikhtilat tapi aku tundukkan pandangan. Mustahil. Kebiasaannya orang yang tak menjaga ikhtilat, confirm dia tak menjaga pandangan dia. Faham Itulah dalil kedua kenapa ikhtilat ataupun kenapa couple ni haram. Surah An-Nur ayat 30-31. Kalau boleh korang buat nota Jangan lupa untuk share nota korang dekat Instagram korang, kat story korang. Jangan lupa tag saya, insyaAllah saya akan repost nota korang tu. Mudah-mudahan orang-orang yang membaca nota korang tu berubah dan korang dapat pahala, insyaAllah. Dalil yang ketiga kenapa ikhtilat ataupun couple tu haram. Ada orang kata, tak boleh ke tengok muka ustaz ni? Kalau korang nak usah saya saja-saja, tak boleh lah. Tapi kalau hari ni ada sebab, iaitu nak menuntut ilmu, maka tak ada masalah. Tapi kalau nak usah saya saja, korang tengok muka saya, yang perempuan lah tengok muka saya, lepas tu letak gambar saya dekat profile picture, dekat wallpaper handset, tak boleh juga, dosa juga. Sebab saya pun ajnabi juga, korang boleh kahwin dengan saya. Sebab tu wajib tundukkan pandangan selagi mana tak ada hajat ataupun darurat. Ada orang kata benda ni nowadays payah nak apply. Payah nak apply itu bukanlah dalil untuk kita tak tinggalkan benda tersebut. Semua benda dekat dunia ni susah. Nak buat baik pun susah, nak buat jahat pun susah. So kita sambung. Dalil yang ketiga, tak menjaga ikhtilat dan tak menjaga ikhtilat ataupun berkapal ni haram. Surah Al-Ahzab ayat 32. Surah Al-Ahzab ayat 32. Allah berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladina fi qalbihi marad." Fala takhda'na bil qaul
fayatma'al ladina fi qalbihi marad. Yang mana Allah SWT beri arahan kepada isteri-isteri Nabi, fala takhda'na bil qaul, janganlah kamu melunakkan suara. Janganlah kamu melunakkan suara kamu, mendayu-dayukan suara kamu, ataupun cakap dengan lembut kepada yang bukan mahram. Fayatma'al ladina fi qalbihi marad, kerana ditakuti ada lelaki-lelaki yang ada penyakit hati tergoda dengan suara tersebut. Surah Al-Ahzab ayat 32. Ini dalil yang ketiga. Kalau perasan, Allah SWT arahkan isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi ni adalah perempuan yang paling hebatlah dekat dunia ni. Itu pun Allah kata pada isteri Nabi dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Allah kata, fala takhda'na bil qaul, janganlah kamu melunakkan suara, melemah lembutkan suara kamu kepada yang bukan mahram, kepada lelaki. Fayatma'al ladina fi qalbihi marad, kerana ditakuti para lelaki itu ada yang di kalangan mereka yang ada penyakit hati. Yang mana zaman tu para sahabat, orang iman yang paling kuat, itu pun Allah suruh para isteri Nabi tak melunakkan suara kepada para sahabat, sebab takut-takut para sahabat tergoda. Nak kata Allah sangat menjaga. So apa kaitannya dengan couple ikhtilat dan sebagainya? Bila kita tak jaga ikhtilat, apatah lagi sampai couple, Confirm kita tak jaga suara kita. Contoh perempuan kalau bila dah couple, bila dah ikhtilat, tak jaga ikhtilat, mesti dia akan melunakkan suara. Kalau call power, mesti awak ni rindu lah awak. Kalau ikhtilat bergelak tawa dengan kawan laki dan sebagainya, benda ni tak boleh. Perempuan patutnya kena ada sifat malu yang cukup tinggi dalam diri korang. Dulu zaman saya sekolah, laki bising, perempuan senyap. Kalau dalam kelas tu, perempuan senyap, semua malu. Laki je bising. Sebab laki memang fitrah dia suka bising lah. Perempuan ni fitrah dia malu. Tapi sampai satu tahap, sekarang ni kalau saya bagi ceramah kat sekolah-sekolah, ataupun saya jumpa kawan-kawan saya yang sekolah-sekolah, saya dengar cerita daripada diorang, zaman sekarang ni, kalau dalam kelas, perempuan lagi bising daripada lelaki. Lepas tu bila lelaki marah, senyap lah. Perempuan balas, lelaki bising tak apa. Bapak kenapa kau nak samakan lelaki dengan perempuan? Sepatutnya perempuan kena jaga suara tu. Takut-takut suara tersebut, suara yang lunak, suara yang mendayu-dayu, suara yang lembut tu boleh merosakkan hati-hati lelaki yang ada penyakit hati. Zaman sekarang ni dah lelaki banyak pelik-pelik. Susah nak jumpa lelaki yang suci zaman sekarang ni. Banyak budak-budak sekarang ni terjebak dengan video lucah. Hati dah rosak. So bila ada perempuan datang sembang lembut-lembut, rosak hati lelaki tu, boleh jadi lelaki tu boleh bernafsu juga. Sebab tu Allah dah pesan awal-awal, fala takhda'na bil qaul, kepada perempuan ni, jangan melunakkan suara kamu pada lelaki. Jangan melembut-lembutkan suara. Perempuan nak cakap dengan lelaki, biar tegas. Bukan marah-marah. Jangan, tak. Tapi tegas. Tak, Abi cakap kat video. Abi bukan marah Sarah. Sini. Sarah ni lah sebab tadi kotor. Sarah ingatkan saya marah dia. Apa nama dia tadi? Sebab tu perempuan kau boleh bila cakap dengan lelaki, cakap dengan penuh adab, dengan penuh tegas, tak perlu nak lembut-lembut, tak perlu nak mendayu-dayu. Tapi bila berkapal, bila tak jaga ikhtilat, confirm seorang perempuan tu akan melunak-lunakkan suara dia, mendayu-dayukan suara dia. Sebab itulah couple dan ikhtilat ni haram. Dalil yang keempat. Okey, saya share sikit Dalil pertama, Isra ayat 32. Dalil yang kedua, An-Nur ayat 30-31. Dalil yang ketiga, Al-Ahzab ayat 32. Okey. Ada orang cakap, selepi sweet cakap, tapi kan Ustaz, ada jenis perempuan ni, dengan kawan perempuan suara dia kasar, dengan lelaki dia jadi lembut pula. Itulah masalahnya.
Kadang-kadang ada setengah perempuan, bukan semua orang lah, ada setengah perempuan ni dengan sesama perempuan, punyalah kasar suara dia. Tapi bila dengan lelaki, manja-manja, gedik-gedik. Serius, geli kot, geli. Tolonglah jangan jadi macam tu. Yang lelaki pun sama. Dengan sesama lelaki mencarut sini sana. Tapi dengan perempuan, acah-acah macho, sweet talker, geli siap. Jangan jadi macam tu. Okey, dalil yang keempat. Haramnya ikhtilat ataupun haramnya couple. Hadis Nabi SAW. Kalau boleh, tulis hadis ni. Nabi SAW bersabda, tidak boleh seseorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan kecuali ditemani dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Saya ulang balik. Tidak boleh seseorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, Sarah, kecuali dengan ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam satu hadis yang lain, catat juga hadis ni, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita yang tak halal baginya, kerana sesungguhnya syaitan akan menjadi yang ketiga. Saya ulang balik hadis ni. Nabi SAW bersabda, janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita yang tak halal baginya, kerana sesungguhnya syaitan adalah yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad. So ini dalil yang keempat bahawasanya tak menjaga ikhtilat, couple ni semua haram. Sebab apa? Sebab bila kita tak jaga ikhtilat, contoh ikhtilat ni ataupun couple ni amat mudah untuk kita berdua-duaan dengan lelaki perempuan. Contohlah, kalau couple kan biasanya dating, naik kereta berdua-duaan, belum campur yang masuk rumah, pergi hotel berdua-duaan. Benda tu semua haram, berdosa. Tapi itu khalwat biasalah. Ada sekarang ni khalwat cyber. Khalwat cyber ni apa? Khalwat cyber ni bila lelaki ataupun perempuan mesej yang berlainan jantina tanpa sebarang hajat ataupun darurat. Mesej saja-saja sembang benda-benda kosong, ataupun I love you, you love me, saya cinta awak kerana Allah, apa-apalah. Bila kita mesej perempuan, saya mesej perempuan, ataupun lelaki mesej perempuan, ataupun perempuan mesej lelaki, benda tu ikhtilat. Benda tu dinamakan khalwat cyber. Sebab apa? Tak ada siapa yang tahu apa yang kita bualkan dengan orang yang kita chat tu. Betul tak? Kalau saya mesej dengan seorang perempuan, korang tahu tak apa yang saya sembang dengan perempuan tu? Tak tahu. Kalau perempuan mesej saya, korang tahu tak apa yang dia mesej saya? Tak tahu. So benda ni khalwat cyber. Khalwat cyber. Dan disebabkan tak jaga benda inilah yang menjadikan pelbagai kes-kes gangguan seksual, yang mana saya pernah dengar banyak kes. Ada orang ni, dia couple dengan seorang ni, acah-acah couple Islamik, lepas tu ajak nak kahwin. So sepanjang diorang berkouple Islamik tu, dekat chatting tu, yang lelaki tu acah-acah bimbing perempuan tu acah-acah nak dibimbing oleh lelaki tu. Tapi lama kelamaan, lelaki tu cocok, end up lelaki tu hantar gambar kemaluan dia dekat perempuan tu. Perempuan tu pun hantar gambar bogil dekat lelaki tu. Apa jadi lepas tu? Lelaki tu ugut, kalau kau tak nak aku sebarkan gambar-gambar lucah kau, bagi aku duit. Bila perempuan tu tak nak bagi duit, apa jadi? Lelaki tu sebarkan gambar-gambar perempuan tu dekat Tumblr, dekat web-web lucah, kat Twitter dan sebagainya. So, nampak tak bahayanya bila kita tak menjaga ikhtilat ni? Bila kita chatting berlainan jantina tanpa sebarang hajat dan darurat, chat saja-saja. Sebab itulah benda ni dosa. Ingat hadis Nabi SAW ni, yang mana Nabi kata tak boleh lelaki dan perempuan berdua-duaan melainkan ada mahram. Seperti mana tak boleh berdua-duaan antara lelaki dan perempuan? Kita tak boleh naik kereta berdua-duaan dengan berlainan jantina, tak boleh tidur hotel berdua-duaan berlainan jantina, tak boleh dating lelaki perempuan berdua-duaan berlainan jantina. Samalah juga dengan khalwat cyber. Kita chat dengan perempuan, lelaki chat dengan perempuan saja-saja, apatah lagi I love you, you love me, lepas tu sembang benda-benda lucah, lepas tu tukar-tukar gambar. Hatta zaman sekarang saya jumpa ada orang cerita kat saya, perempuan pakai purdah, bila chat dengan lelaki yang dia suka, dia boleh buka purdah dia, tunjuk muka dia dekat lelaki yang dia suka tu. Sampai satu tahap buka tudung pun ada.
Ini satu malapetaka yang besar, satu musibah yang cukup besar. Sebab itulah sahabat sekalian, kepada lelaki sekalian, tolonglah janganlah nak kacau-kacau perempuan, nak chatting-chatting dengan perempuan kalau tak ada apa-apa urusan yang mustahak. Yang perempuan kalau ada laki message, jangan kacau. Jangan layan. Lagi korang layan, lagi korang balas laki tu punya chatting, lagilah korang telah memberi harapan pada laki tu, lepas tu terperangkap. Hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Auni Syafiah kata, saya dah block semua kontak lelaki saya kecuali abang, ayah saya je. Bagus juga tu, bagus. Saya pun dalam phone saya tak ada nombor perempuan. Dan hidup saya bahagialah. Alhamdulillah. Tak ada masalah pun, boleh je kahwin. Saya tak couple, saya jaga ikhtilat, boleh je kahwin kan. Saya dah cerita macam mana saya kahwin dekat buku-buku saya. Korang boleh dapatkanlah buku-buku saya. Hati-hati Sarah. Itu adalah dalil yang dalil yang keempat. Sebelum kita nak teruskan kepada dalil yang kelima hingga ke 10, saya nak ajak untuk korang menotakan apa yang saya sampaikan pada malam ini. Dan jangan lupa share nota korang dekat story korang. Jangan lupa tag saya, insyaAllah saya akan repost. Mudah-mudahan orang-orang yang membaca nota korang tu dapat manfaat dan berubah, korang dapat pahala insyaAllah. Dan untuk pengetahuan korang, sekarang ni Tarbiyah Sentap sedang mengadakan karnival buku tarbiyah, yang mana kalau korang nak dapatkan buku-buku keluaran Tarbiyah Sentap ataupun buku-buku saya dengan harga diskaun yang berbaloi, korang boleh kontak nombor yang saya pinkan ni, ataupun korang tekan je link dekat bio saya. Korang boleh dapatkan buku-buku saya, antaranya buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman. Korang boleh dapatkan insyaAllah. Okey, kita sambung topik kita pada malam ni. Dalil yang kelima. Dalil yang kelima. Apa dia? Ni Abi punya sekejap ya. Itu Sarah punya nanti. Abi nak pinjam boleh? Thank you. Tapi kau minta ke je? Pinjam sekejap. Okey. Tengok adem dia. Dalil yang kelima, ikhtilat couple semua ni haram, adalah satu hadis daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kamu berhati-hati dengan godaan dunia, dan hendaklah kamu berhati-hati dengan godaan perempuan. Syarah. Fa inna awwala fitnata Bani Israel, kerana permulaan kerosakan dan kehancuran Bani Israel adalah disebabkan godaan wanita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Sarah dah keluar. Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra lirijal minan nisa. Aku tak tinggalkan kamu, wahai lelaki, satu godaan yang lebih besar menaikkan godaan perempuan. Dalil ini sangat penting kepada lelaki-lelaki sekalian dan kepada wanita-wanita sekalian. Benda yang paling bahaya untuk seorang lelaki adalah godaan perempuan. Dan perempuan, korang kena tahu benda ni. Benda yang paling lelaki suka ialah korang, perempuan. Allah pun sebut dalam Quran, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Allah hiasi manusia ni dengan syahwat. Pertama sekali, syahwat kepada perempuan. So kalau laki, Nabi dah bagi tahu, Allah dah bagi tahu, kelemahan kita ialah perempuan. Yang kau gatal sangat nak couple tu apa hal? Kau telah meletakkan diri korang pada kelemahan korang. Korang tak takut rosak ke? Sebab tu kalau saya jumpa kawan-kawan, jumpa budak-budak lelaki yang datang jumpa saya minta nasihat, saya akan cakap kepada diorang, hati-hati dengan perempuan. Hati-hati dengan perempuan. Maknanya jangan couple, jangan layan sangat perempuan dan sebagainya. Kalau belum mampu nak kahwin, tak payah fikir pasal cinta. Kalau dah rasa mampu nak kahwin, baru atur langkah untuk kahwin. Bab tu nanti saya ulas. Pasal kahwin ni nanti saya ulas. Tapi laki, janganlah campakkan diri korang kepada kebinasaan. Korang dah tahu kelemahan korang perempuan. Janganlah couple, jagalah ikhtilat. Janganlah tengok benda-benda yang tak senonoh.
Faham Sorry. Saya tegas sikit. Dan sebagai perempuan, dah tahu korang ni kelemahan lelaki. Hatta dalam satu hadis yang mana Nabi cerita ada, kalau syaitan nak rosakkan seorang lelaki, dah guna macam-macam cara, tak dapat, akhirnya dia akan guna perempuan untuk merosakkan lelaki. Pada hadis tu berbunyi, kalau seorang wanita keluar, maka syaitan akan teropong. Seolah-olah macam tu lah. Syaitan akan cepat-cepat, iblis akan cepat-cepat grab dan goda perempuan tu untuk merosakkan lelaki. So sebagai perempuan, kalau dah tahu korang ni kelemahan nombor satu lelaki, maknanya korang ni kena lebih berhati-hatilah, supaya korang tak jadi punca lelaki rosak. Perempuan ni hebat sebenarnya. Seorang perempuan, korang boleh jadi punca Islam bangkit, korang juga boleh jadi punca Islam jatuh. Sebagai contoh, Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS berdakwah kat kaum dia, tapi isteri dia tak terima dakwah. Isteri dia sendiri tak terima dakwah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada ulama kata, bila isteri tak support dakwah suami, dakwah akan terbantut. Tapi berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah, Aisyah dan isteri-isteri baginda yang lain support dakwah Nabi. Islam berkembang. Ada lelaki tanya, kalau saya tengok Blackpink, salah ke Ustaz? Confirm lah salah. Blackpink, belacak pink ke, apa-apalah, benda tu dosa dah lah. Aurat, menari, dosa tu. Janganlah, tolonglah, janganlah. Taubatlah pada Allah SWT. So perempuan ni korang boleh pilih. Korang nak jadi punca Islam bangkit ataupun korang nak jadi punca Islam jatuh. Pilihan di tangan korang. Korang boleh pilih nak jadi macam isteri Nabi Nuh ataupun isteri Nabi Lut yang menentang dakwah, ataupun korang nak menjadi seperti Asiyah, isteri Fir'aun, laknatullah. Asiyah, suami dia Fir'aun, orang paling jahat kat dunia ni, tapi dia beriman, dia menjaga diri dia. Sebab itulah berhati-hati. Sebagai seorang lelaki, nasihat saya kepada lelaki, sahabat-sahabat yang lain, hati-hatilah dengan godaan perempuan. Korang dah tahu kelemahan korang perempuan, janganlah campakkan diri korang dalam kebinasaan. Janganlah menggatal nak chatting-chatting, chat-chat perempuan. Janganlah menggatal nak couple-couple. Janganlah, tolonglah, saya merayu sangat-sangat. Usahalah untuk tinggalkan video lucah, sikit demi sedikit. Bila dah tengok video lucah ni, kebanyakan orang yang tengok video lucah, kebanyakannya akan berakhir dengan berzina. Jarang orang yang tak tengok video lucah tak berzina. Kebiasaannya dia akan berzina. Mungkin bukan sekarang, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Sebab akhirnya dia teringin nak buat benda yang dia tengok tu. Sebab tu jangan tengok video lucah. Okay, itu dalil yang ke-5. Dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6, ikhtilat dan couple ni semua haram. Nabi SAW bersabda, lam nara lil mutahabbaini mislun nikah. Lam nara lil mutahabbaini mislun nikah. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih baik oleh dua orang yang saling mencintai berbanding kahwin. Tak ada benda yang lebih baik oleh dua orang yang saling mencintai berbanding kahwin. Maknanya kalau dah suka sama suka, Nabi tak suruh couple, Nabi tak suruh berikhtilat, Nabi suruh kahwin. Usaha untuk kahwin. Dan sepanjang usaha untuk kahwin tu pun wajib jaga ikhtilat. Hari ni saya nampak ada orang gunakan alasan, kami dah bertunang, sebagai alasan untuk dia jalan berdua-duaan dengan tunang dia tu, dating dengan tunang dia tu, calling, video call dengan tunang. Tak, tunang tak kahwin lagi. Kalau kahwin pun boleh cerai, apatah lagi tunang, bila-bila boleh putus. Sebab itulah kalau dah saling cinta mencintai, Nabi suruh kahwin. Tak ada jalan yang lebih selamat daripada tu. Tapi kalau dah tahu tak mampu nak kahwin lagi, tak payahlah nak bercinta, tak payahlah nak berkapal. Faham Sorry saya tak marah. Saya punya cara cakap memang macam ni. Saya minta maaf Okay. So kalau tak mampu nak kahwin lagi, tak payahlah fikir pasal couple, awet pakwa. Relax, hidup tenang je. Tak couple, jaga ikhtilat itu lebih bahagia sebenarnya.
Bila couple tu yang serabut tu sebenarnya tak percaya. Cuba korang dengar, janganlah dengar, tapi kebanyakan lirik-lirik lagu yang famous, lagu-lagu cinta yang famous, banyaknya lirik-lirik yang kecewa. Putus cinta, ditinggalkan, dibenci oleh kekasih, kekasih main dua. So dah tahu couple tu berakhir dengan kekecewaan, yang pergi gatal nak couple kat sebab apa? Gatal nak bercinta sebab apa? Bila saya sebut couple ni, couple bukanlah yang pegang-pegang tangan je tau. Itu dia memang dosa lah. Ini ada couple Islamik yang tak pegang-pegang tangan, tapi chatting-chatting, calling-calling. Dosa juga benda tu. Benda tu saya dah cerita dekat awal video ni tadi. Yang belum tengok, nanti saya save video ni, korang tengok lah balik. Dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh yang menunjukkan couple ataupun tak menjaga ikhtilat itu haram adalah Allah SWT berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah berfirman, dan sekiranya kamu ikut perkara yang ramai orang buat dekat muka bumi ni, nescaya kamu akan sesat daripada jalan Allah SWT. Saya ulang balik. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Sekiranya kamu ikut benda yang ramai orang buat, nescaya kamu akan sesat daripada jalan Allah. Hari ini ramai orang couple, alasannya ramai kawan-kawan aku pun couple. Benda yang ramai orang buat itu bukan dalil bahawasanya benda tu halal. Tak. Hari ni couple ni dah jadi trend lah. Benda yang jadi trend itu bukan dalil bahawasanya benda tu jadi halal. Tak. Bahkan kalau kita ikut benda yang ramai orang buat, kita akan sesat daripada jalan Allah SWT. Sebab tu Allah kata, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Sekiranya kamu ikut benda yang ramai orang buat, kamu akan sesat. Contohlah, dekat dunia ni, orang Islam lagi ramai ke orang yang kafir lagi ramai? Orang kafir lagi ramai. So, adakah bermakna kafir itu betul? Tak juga. Benda yang ramai orang buat, belum tentu benda tu halal. Contoh, hari ni kita tengok drama yang ada aurat. Ramai, hampir semua orang tengok. Lepas tu kita kata, tak salah pun. Ramai je orang tengok movie, ada aurat semua, apa salahnya? Padahal benda tu dosa. Tengok aurat tu, obviously dosa. Tak kisahlah dosa kecil kan, tapi dosa, benda tu dosa. Kita kena usaha untuk tinggalkan. Tapi kita bagi alasan benda ni ramai orang buat, benda ni trend. Benda tu tak menjadi dalil bahawasanya benda tu halal. Bahkan benda yang ramai orang buat lah punca kesesatan. Sebab kebaikan ni tak ramai orang buat. Contohlah kat sekolah, orang yang jaga ikhtilat confirm kena tuduh sombong. Saya time saya ambil stam, saya tak sembang dengan perempuan langsung. Melainkan kalau ada urusan lah, time meeting ke apa, saya sembang. Ataupun time nak mengajar ke apa, saya sembang. Selain tu memang saya tak sembang dengan perempuan. Perempuan-perempuan dekat kelas saya tu semua kata, ada ni sombong lah, ada ni poyo lah, ada ni menggelabah lah, bajet alim, macam-macam lah saya kena. Saya diam je. Buat apa nak marah? Sebab kadang-kadang orang-orang yang kutuk-kutuk kita ni, dia nak tengok akhlak kita macam mana. So bila dia kutuk, semua kita sabar je lah, dan kita tunjukkanlah akhlak yang baik. End up last-last, bila dilantik untuk pegang jadi ketua, dia orang lantik saya juga. So walaupun dia orang kutuk-kutuk, pada masa yang sama dia orang hormat kita sebenarnya. Sebab itulah biasalah tu orang kutuk kita bila kita tak couple. Orang kata, kau tak couple sebab muka kau buruk. Contoh, kau tak payah bajet alim, bajet ustazah, sombong. Biasa, itu orang kutuk-kutuk tu biasa. Jangan jadikan kata-kata manusia tu sebagai penghalang untuk kita istiqomah dengan kebaikan. So itu dalil yang ke berapa? Dalil yang ke berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah 7 dah dalil. Ada 3 lagi dalil bahawasanya couple dan tidak menjaga ikhtilat itu haram. Dalil yang ke-8.
Sikit lagi guys. 3 lagi guys. 3 je lagi insya-Allah. Dalil yang ke-8, Nabi SAW pernah bersabda, setiap anggota badan tu ada zina. Zina mata dengan melihat. Zina telinga dengan mendengar. Zina lisan dengan berkata. Zina tangan dengan menyentuh. Zina kaki dengan melangkah. Zina hati dengan membayang-bayangkan ataupun menginginkan. Dan zina kemaluan adalah kemuncak lah. Oh, ni yang ke-7 Ya ke ke-7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni yang ke-8. Yang ke-8, hadis daripada Nabi SAW, dalil bahawasanya couple ikhtilat semua ni haram. Yang mana Nabi SAW bersabda, setiap anggota badan kita ni ada boleh berzina. Mata dengan melihat. Bila kita tak jaga ikhtilat, bila kita couple, confirm kita tak jaga mata kita. Kita akan usah perempuan tu, kita akan tengok perempuan tu, lepas tu suka. Benda tu zina mata. Tak semestinya kita kena tengok yang bogel baru dikira zina mata. Itu dah kira dosa lagi teruk lah. Tapi tak menundukkan pandangan daripada yang bukan mahram ni pun satu dosa juga, dosa kecil lah. Walaupun perempuan tu pakai tudung sekalipun, pakai purdah sekalipun, kita tengok, benda tu boleh menjatuhkan dosa. Sama juga korang perempuan contohnya, tengok artis-artis, artis laki ke, artis Korea ke, Jepun ke, Bangla ke, korang suka sampai obses, benda tu dosa, benda tu zina mata. Kita kena tundukkan pandangan kita. Kedua, zina telinga. Zina telinga ni apa yang kita dengar. Apa lagu yang kita dengar contohnya. Kita dengar lagu-lagu yang ada unsur-unsur seks, unsur-unsur mencarut, unsur-unsur yang mendorong pada cinta sebelum nikah, unsur-unsur yang mendorong pada couple. Benda ni zina telinga. Ketiga, zina lisan. Bila kita cakap benda-benda lucah, buat lawak-lawak lucah, ataupun chatting benda-benda lucah, itu semua zina lisan. Kemudian zina tangan. Contohnya kita sentuh perempuan, pegang tangan perempuan tu, itu pun zina tangan. Lepas tu zina kaki, kita melangkah pergi ke tempat zina, melangkah pergi ke jumpa awet pakwa kita, itu pun zina kaki. Zina hati, kita membayang-bayangkan, kita bayangkan kita peluk perempuan yang kita suka tu, kita bayangkan kita cium perempuan yang kita suka tu, kita bayangkan benda-benda yang tak senonoh lah. Benda tu haram. Benda tu zina hati. Dan yang terakhir adalah zina kemaluan, which is berzina lah. So kalau perasan, kalau kita dah start couple, dah start tak menjaga ikhtilat, benda tu kita akan susah untuk jaga pandangan, dan zina mata. Lepas tu zina lisan, sangat mudah untuk kita mula buat lawak-lawak lucah kepada orang tu. Belum cerita yang sampai pegang tangan, belum cerita yang sampai kita membayangkan orang yang kita suka tu, kita tak kahwin lagi, kita bayangkan kita dah peluk dia. Oh, bestnya kalau dapat kahwin dengan dia, bestnya dapat peluk dia. Itu zina hati. Sebab tu bahaya benda-benda macam ni. Ada tanya, kalau anime boleh ke Ustaz? Kalau anime tu tak ada unsur-unsur yang seksi sangat ke apa ke, nak tengok boleh je. Tapi zaman sekarang ni hampir semua anime ada seksi-seksi, siap lucah-lucah, buat lawak lucah. So mampu ke kau tundukkan pandangan? Kalau kau mampu, teruskan. Kalau kau tak mampu, tinggalkan. Tapi realitinya ramai orang yang tengok anime end up terjebak dengan pornografi. Sebab tu bahaya benda-benda macam ni. Kalau boleh elakkan, elakkan. Kalau mampu kawal, macam itulah. Okey, dalil yang ke-9. Dalil yang ke-9. Dia ke-9. Satu. Dalil yang ke-9. Sebelum kita pergi dalil yang ke-9, saya nak recap balik dalil pertama hingga dalil yang ke-8. Tapi sebelum tu, saya nak buat pengumuman. Pengumuman pertama. Sekarang ni Tarbiyah Sentap sedang mengadakan karnival buku tarbiyah, yang mana kalau korang nak dapatkan buku-buku koleksi Tarbiyah Sentap dengan harga diskaun yang murah kau-kau punya, korang boleh WhatsApp ke WhatsApp, sama je lah. Nombor yang saya pinkan ni, ada banyak, ada 3 buku RM30, ada 3 buku RM50, ada 2 buku RM50, ada macam-macam lah combo-combo yang menarik. Korang boleh WhatsApp nombor, ataupun korang boleh tekan link dekat bio saya untuk tengok katalog-katalog buku-buku keluaran Tarbiyah Sentap, insya-Allah.
dapatkanlah buku-buku saya insya-Allah. Kalau korang nak faham benda ni secara detail, korang boleh baca buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman. Boleh dapatkan. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, untuk pengetahuan korang, Tarbiyah Sentak baru sahaja rilis lagu terbaru pada 2 minggu lepas, lagu yang bertajuk Cinta Sementara dari kumpulan The Truth. Sekarang ni dah 300,000 views dalam masa 2 minggu. Alhamdulillah. So kalau korang nak tak dengar lagi lagu ni, korang boleh tengok YouTube Tarbiyah Sentak sekarang. Jangan lupa subscribe, dengar lagu tersebut dan sebarkan. Ada banyak mesej yang saya nak sampaikan dan yang kami nak sampaikan daripada lagu tersebut. Okey, kita recap balik dalil pertama hingga dalil ke-8. Dalil pertama, couple haram dan tak menjaga ikhtilat ni haram, ialah surah Al-Isra ayat 32. Dalil yang kedua, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Dalil yang ketiga, surah Al-Ahzab ayat 32. Dalil yang keempat, hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sabda, janganlah seseorang lelaki berdua-duaan dengan wanita yang tak halal baginya, kerana sesungguhnya syaitan adalah yang ketiga. So Nabi larang kita berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Sama ada kita berdua-duaan dekat alam reality, dating, naik kereta berdua-duaan dan sebagainya, ataupun di alam maya, kita chatting berdua-duaan, calling berdua-duaan, video call berdua-duaan tanpa sebarang urusan yang mustahak. Benda tu pun ada syaitan yang ketiga. Sebab itulah bila tak jaga benda ni, mulalah sembang benda-benda tak senonoh, bertukar-tukar gambar dan aurat dalam chatting tu. Dalil yang keempat, dalil yang kelima, hadis daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra lirijal minan nisa. Kami tak tinggalkan kepadamu wahai lelaki satu godaan yang lebih bahaya melainkan godaan perempuan. So Nabi dah bagi tahu kelemahan lelaki perempuan. So janganlah mengada-ngada nak couple, nak mencampakkan diri korang pada kelemahan korang. Dan perempuan dah tahu kelemahan lelaki itu korang, janganlah korang campakkan diri korang pada lelaki yang bukan mahram, bahaya. Dalil yang keenam, Nabi bersabda, lam nara lil mutahabbaini mithlu nikah. Tidak ada perkara yang lebih baik untuk dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai selain kahwin. Maknanya kalau dah saling suka satu sama lain, Nabi tak suruh couple, Nabi tak suruh berikhtilat, tapi Nabi suruh kahwin. Bab kahwin, macam mana nak kahwin dalam keadaan menjaga batas ikhtilat, macam mana nak kahwin dalam keadaan tak couple, semua itu nantilah saya cerita. Kalau korang nak tahu detail, korang boleh baca buku saya lah. Banyak buku saya yang saya tulis pasal benda tu. Antaranya buku Surat untuk Orang yang Putus Asa, Surat untuk Orang yang Putus Cinta. Dalam buku saya Maksiat Akhir Zaman pun saya ada ulas pasal benda tu, insyaAllah. Dalil yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalil yang ketujuh, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut benda yang ramai orang buat, kamu akan sesat daripada jalan Allah. Sekarang ni couple ni kan dah jadi trend. Ramai orang buat couple. Siapa yang tak couple, siapa yang tak jaga ikhtilat, orang akan kata sombong, poyo, bajet alim, bajet ustazah dan sebagainya. So kalau kita ikut benda yang ramai orang buat ni, kita boleh sesat daripada jalan Allah. Dalil yang ke-8, Nabi SAW bersabda, setiap anggota badan kita ni boleh berzina. Zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar, zina lisan dengan bercakap, zina tangan dengan menyentuh, zina kaki dengan melangkah, zina hati dengan membayang-bayangkan, dan yang terakhir zina kemaluan, which is berzina lah, kemuncak dia. So bila kita berkapal, bila kita tak menjaga ikhtilat, amat mudah untuk kita buat zina mata, zina lisan, zina telinga, kita dengar awek kita tu cakap lembut, bernafsu. Apatah lagi yang sampai pegang-pegang tangan. Zina hati, kita membayang-bayangkan, aku nak sangat kahwin dengan awek aku, kalau dapat peluk dia, ya Allah best. Itu zina hati, zina hati. Zina otak tu zina hati lah. Sebenarnya kita bukan membayang-bayangkan dekat otak sebenarnya. Sebenarnya kita membayangkan dekat hati kita. Dan akhirnya zina kemaluan. Zina hidung ada ke? Tak ada. Macam mana nak zina hidung? Okey, itulah 8 dalil. 2 dalil yang terakhir. Kalau boleh tulis kata-kata ulama' lah. Yang ni Ibnu Qayyim berkata, kalau orang
yang sedang dilamun cinta, andai mereka disuruh memilih antara kesukaan orang yang mereka sukai itu dengan kesukaan Allah, pasti dia akan pilih yang pertama. Ia akan lebih rindu berjumpa kekasihnya berbanding rindu jumpakan Allah. Dia lebih berangan-angan untuk mendekati kekasihnya berbanding untuk dia mendekati Allah. Itulah Ibn Qayyim kata, orang yang sedang bercinta ni, hati dia rosak. Dia akan mudah untuk, bila ada dua pilihan, nak buat awet pakwa dia gembira ataupun nak buat Allah gembira, dia lebih rela buat awet dengan pakwa dia gembira. Contoh awet message, arahan Allah, jangan balas, wala taqrabu zina. Kalau balas tu boleh mendorong pada perkara-perkara yang tak senonoh, ikhtilat dan sebagainya. Tapi dia fikir, kalau aku tak balas nanti awet aku sedih. So dia lebih rela korbankan perintah Allah untuk buat awet dia gembira. Oh, bahaya. Contoh lain, perempuan, bila lelaki tak boleh tak saya nak gambar awak tak pakai tudung. Ada perempuan yang sanggup buka aurat dia, letak gambar, bagi gambar tak pakai tudung, hanya semata-mata untuk nak laki dia suka dia. Sedangkan benda tu berlanggar dengan apa yang Allah suruh. Contohlah azan. Kita lambat-lambatkan solat, entah solat entah tak solat. Tapi awet pakwa call, terus angkat. Panggilan awet pakwa, semangat. Sahut cepat. Panggilan Allah kita abai. Nampak tak betapa rosaknya pemikiran dan hati orang yang sedang bercinta ni. Dan Ibn Qayyim kata, orang yang sedang bercinta ni, dia lebih rindu untuk berjumpa awet pakwa dia berbanding rindu untuk jumpa Allah. Oi, kalau awet dia ajak jumpa, semangat. Ajak dating, semangat. Ajak call, seronok. Tapi bila Allah panggil solat, nak pergi surau pun malas. Kepada lelaki, nak pergi surau pun malas. Belum cerita yang tak pergi surau, sampai tak solat. Apa agak-agak lah, kita ni orang Islam kot. Kita sembah Allah ke sembah awet pakwa kita tu? Fikir balik. Saya ulang balik dalil yang ke-9 ni, kata-kata Ibn Qayyim. Kalau boleh tulis. Kalau orang Ibn Qayyim kata, kalau orang yang sedang dilanda cinta itu disuruh memilih antara kesukaan kekasihnya dengan kesukaan Allah, pasti dia akan pilih yang pertama. Dia akan lebih rindu perjumpaan dengan kekasihnya berbanding berjumpa dengan Allah. Dan dia lebih ingin untuk mendekati kekasihnya berbanding dekat dengan Allah SWT. Itulah kata-kata deep daripada Ibn Qayyim. Soalan daripada Kimirul. Saya nak tanya, saya ada buat cover lagu-lagu cinta untuk pendekatan follower saya, dan dalam masa yang sama saya post berkaitan dakwah. Boleh tak? Nasihat saya, nak dakwah. Jangan campur adukkan hak dan batil. Allah kata, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan dosa dan pahala. Ulama berkata, idza ikhtalatal haq wal batil ghalabal batil. Jika kamu campur adukkan hak dengan batil, yang akan menang ialah yang batil. Bila kamu buat dakwah, pada masa yang sama kamu nyanyi lagu-lagu lara, lagu-lagu yang mendorong pada cinta sebelum nikah, end up apa yang terjadi? Dia akan jadi satu fitnah yang besar. Orang kata, orang ni buat dakwah tapi dia nyanyi lagu-lagu cinta juga, maknanya halal lah bercinta ni, boleh lah berkapal. Habis rosak, habis umat salah faham. Sebab tu nasihat saya, teruskan dakwah, moga dapat pahala, dan tinggalkan perkara tersebut. Moga Allah kurniakan kamu syurga insya-Allah. Dalil yang terakhir pun kata-kata daripada Ibn Qayyim juga, yang mana Ibn Qayyim berkata, hubungan cinta tanpa nikah adalah haram dan merosakkan hakikat cinta. Saya suka ayat ni.
Ibnu Qayyim kata, hubungan cinta tanpa nikah adalah haram dan merosakkan cinta yang sebenar. Maknanya kalau kau betul kau cinta, kau tak akan couple. Kalau kau betul kau cinta, kau tak akan ikhtilat. Kau akan jaga batas kau. Sebab cinta ni nak sama-sama ke syurga. Tapi kalau cinta buat cara yang haram, itu bukan ke syurga, itu ke neraka kalau tak bertaubat. Lepas tu Ibnu Qayyim sambung, bahkan cinta itu akan berakhir dengan permusuhan dan saling membenci antara keduanya. Bila biasalah orang yang couple confirm pernah clash. Sebab itulah pengakhiran orang yang bercinta. Sikit je orang yang couple lepas tu kahwin. Sikit je. Kebanyakannya couple mesti clash. Couple clash. Lepas tu tak boleh move on. Lepas tu sedih sorang-sorang. Lepas tu nak bunuh diri. Lepas tu kelar tangan. Lepas tu depression. Tak ke serabut. Dah tahu cinta tu buat serabut, nak bercinta lagi. Dah tahu ikhtilat tu buat serabut, nak berikhtilat lagi. Sebab itulah, tinggalkanlah benda-benda macam ini. So inilah 10 dalil couple haram. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat. So nasihat saya kepada orang yang sedang couple ataupun yang susah nak menjaga ikhtilat ni, usahalah sungguh-sungguh, doalah pada Allah supaya Allah bagi kekuatan. InsyaAllah Allah akan bantu. Hendak sebudaya, tak nak sebudalih. InsyaAllah kalau kita betul-betul nak berubah, Allah akan bantu. Tapi kalau kita nak tak nak, bagi alasan macam-macam, sampai kiamatlah kita tak berubah. So moga Allah SWT memberi kita kekuatan dan hidayah untuk kita sama-sama berubah, insyaAllah. Dan kalau korang ada kawan-kawan yang tengah couple ke apa, nasihat baik-baik. Kalau dia tak terima nasihat, sabar, doakan. Jangan marah diorang. Kadang-kadang bila kita tak sabar, bila kita judgemental, benda tu yang membuatkan mereka lebih lari daripada dakwah. Lebih lari daripada kebaikan. Dakwah lembut-lembut, relax, step by step. Saya ada kawan 13 kali couple, 13 kali clash. Saya biarkan je, saya nasihat sikit-sikit je. Pada masa yang sama saya tunjukkanlah akhlak yang baik. Dah kali ke-13 dah clash tu, barulah dia tanya, Nin macam mana kau tak couple lah. Time tu lah baru saya dakwah sikit-sikit. Alhamdulillah sekarang ni dia dah tak couple. Bukan sekadar tak couple, dia dah berkahwin dah pun. Kahwin dengan orang yang dia tak pernah couple pun sebelum ni, tak pernah kenal pun sebelum ni. Alhamdulillah adalah cara dia kahwin. Saya tak nak cerita pasal kahwin, itu panjang lagi dia punya perbahasan. Dah ada anak dah pun. So macam itulah cerita dia. Okay, wallahualam. Ada apa-apa soalan ke? Korang bolehlah tulis nota 10 dalil yang saya sampaikan ni. Jangan lupa tag saya dekat story korang. InsyaAllah saya akan repost nota korang tu dekat story saya juga. Mudah-mudahan orang-orang yang tengok nota-nota korang tu akan dapat manfaat lah, insyaAllah. Kawan saya ramai couple, Afikah kata. Itulah, bukan kawan kamu je, kawan saya pun ramai juga couple. Tapi tak apalah, sama-sama kita nasihat diorang, doakan diorang, insyaAllah. Kalau diorang tak nak terima nasihat, tak apa, sabar. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Oh, ada orang minta ulang dalil yang ke-10. Saya ulang Dalil yang ke-10, kata-kata daripada Ibnu Qayyim juga, yang mana Ibnu Qayyim berkata, hubungan cinta tanpa nikah adalah haram dan merosakkan hakikat cinta. Bahkan cinta itu akan berakhir dengan permusuhan dan saling membenci antara keduanya. Itu antara kata-kata Ibnu Qayyim. Okey, saya buka around 10 minit untuk kita sesi soal jawab. Siapa nak tanya soalan, bolehlah tanya soalan. Soalan pertama, couple ke tengok video lucah lagi besar dosanya? Dia macam ni lah. Orang beriman, Nabi kata, apabila orang beriman melakukan dosa, mereka akan menganggap ada gunung ingin menghempap dia. Manakala ciri-ciri orang munafik bila buat dosa, dia rasa macam ada lalat hinggap, lepas tu dia tepis macam tu je. Maknanya apa? Ciri-ciri orang beriman, dia buat dosa kecil ke, dia buat dosa besar ke, dia akan rasa sangat bersalah. Orang beriman ni buat dosa kecil pun dia dah rasa macam dia buat dosa besar. Manakala orang yang ada ciri-ciri munafik dalam diri dia, buat dosa besar dia anggap macam buat dosa kecil, dia macam
Alah, dosa lah, relax lah. So orang beriman, tak kisahlah dosa tu kecil ke, dosa tu besar ke, dan dia tak membanding-bandingkan dosa. Oh, okey, dosa ni lagi kecil daripada dosa ni, so aku buat dosa yang kecil ni lah. Tak. Orang beriman ni asal namanya dosa, semua dia tinggalkan. Semua dia bertaubat, semua dia usaha untuk tinggalkan. Dia tak membanding-bandingkan dosa. Sebab apa? Sebab orang beriman ni dia sedar, bila kita buat dosa tu pada siapa? Pada Allah kan? Contoh mudah. Kita kutuk kawan kita. Weh, bodoh lah kau. Contoh kita rasa bersalah lah juga. Tapi kalau kita ucapkan kata-kata yang macam itu kepada Sultan, kepada Agung. Weh, bodoh lah Agung. Bukan ni contoh. Mana kita kutuk Agung, kita boleh dikenakan hukuman yang berat dari sudut undang-undang. Sebab apa? Kerana kita menghina Agung, menghina Sultan. Kenapa boleh kutuk kawan tak dikenakan hukuman yang berat oleh undang-undang, tapi kutuk Sultan, kutuk Agung boleh dikenakan hukuman yang berat? Sebab apa? Sebab kepada siapa kita buat dosa tu. Bila buat dekat Sultan Agung, dia lebih besar lah dosanya. Sama juga, kita buat dosa ni, kita buat dekat Allah yang maha besar. Sebab tu orang beriman, dia buat dosa kecil pun dia akan rasa sangat bersalah pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia tahu dia sedang buat dosa pada Allah SWT. Tapi kalau orang yang lemah iman, dosa ni kecil je, tak apa. Tak. So jawapan kepada soalan ni, couple ke tengok video lucah, mana lagi besar dosanya? Dua-dua besar. Kalau kita tak bertaubat atas kedua-duanya, takut-takut kita jadi fasik. Orang yang berterusan buat dosa ni nama dia fasik. Dan bila kita berterusan buat dosa, Allah kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah takkan bagi hidayah kepada orang-orang yang fasik. So takut-takut bila kita dah berterusan buat maksiat, berterusan couple, berterusan tengok video lucah, takut-takut Allah tutup hati kita dan Allah pesongkan kita daripada kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Sebab tu kena taubat sungguh-sungguh pada Allah SWT. Soalan seterusnya. Macam mana bercinta cari Islam? Simple je. Bercinta cari Islam ni bila kita suka pada seseorang. Contohnya saya suka kepada seorang perempuan. Maka ada 3 pilihan. Kalau saya mampu kahwin, maka saya guna orang tengah. Sunnah dia ialah guna orang tengah. Macam mana Khadijah suka Nabi, Khadijah terus hantar orang tengah, iaitu Maisarah, untuk riset Nabi. So Maisarah jumpa Nabi, Maisarah tanya, kau nak kahwin ke? Rasulullah kata, nak kahwin, tapi tak tahu dengan siapa. So Maisarah kata, Khadijah nak kahwin dengan, kalau Khadijah nak kahwin dengan kau, kau nak tak? So Rasulullah, siapa tak nak? Khadijah orang yang baik semua kan. So riset, maknanya bila kita suka pada seseorang dan kalau kita tahu kita dah mampu untuk kahwin, insyaAllah, ataupun kita rasa dah ready nak kahwin, riset lah. Hantar orang tengah, hantar guru-guru kita ke, kawan-kawan kita ke, murabi-murabi kita ke, mak ayah kita, tanya pada perempuan tu, kau nak kahwin ke? Ke dah ada orang tunang? Kalau dah orang tunang tak boleh kacau. So kalau dia kata, saya tak ada orang tunang lagi, ada ni nak kahwin dengan kau, dia nak riset kau, apa pandangan? So kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, carilah orang lain. Saya alhamdulillah lah, bila saya riset isteri saya tu melalui nakib usrah saya, nasib baiklah isteri saya terima. Rezeki lah kat situ kan. Kalau dia tak terima, carilah orang lain, settle. Tak ada pun nak sampai depression ke apa. Sebab apa? Sebab kita berobjektif. Aku nak kahwin dengan perempuan tu sebab aku tahu agama dia baik, akhlak dia baik, keturunan dia baik. Aku kahwin sebab aku nak jaga iman aku. Aku tahu dia ni orang yang terbaik untuk jadi isteri aku dan jaga anak-anak aku. So kita pilih isteri kita tu atas dasar iman, bukan atas dasar nafsu semata-mata kan. So bila dia tak suka, dia tak nak kita, cari je lah orang lain. Simple je hidup ni. So step pertama macam tu, dah suka orang, riset. Lepas tu kalau dia pun terima risetkan kita, maka step kedua, bertaaruf. Yelah, kita kenalah kahwin dengan orang yang kita tahu peribadi dia macam mana.
kenalah tengok muka dia. So dalam Islam, bila atas urusan perkahwinan, diharuskan untuk bertaaruf. Tetapi bertaaruf tu kena ada mahram ataupun kena ada orang tengah. Macam saya bertaaruf dengan isteri saya dekat rumah nakib usrah saya. Saya duduk sini, isteri saya depan saya. Lepas tu sebelah saya ada nakib usrah saya, sebelah isteri saya ada nakibah, ada isteri kepada nakib saya. Dan kami bertaaruf. Saya tanyalah isteri saya, nama siapa, duduk mana, apa yang kau suka, apa yang kau tak suka, kau nak laki yang macam mana, kau tak suka laki yang macam mana, ada saka ke tak. Saya ni sibuk. Kalau saya kahwin dengan kamu, kamu akan selalu kena tinggal sebab saya sibuk. Sanggup ke kena tinggal? Benda tu semua saya tanya pada isteri saya. Isteri saya kata, tak apa, dia ready. Kalau kena tinggal disebabkan dakwah, tak apa. Power isteri saya tu. Moga Allah kurniakan syurga lah pada dia. Macam-macam lah soalan. So ketika bertaaruf, diharuskan untuk kita tengok muka dan tapak tangan pasangan kita tu. Time tu nak tengok muka bakal isteri kita, tengoklah time taaruf tu. Nak tanya dia, tanyalah apa-apa. Tapi ketika itu ada orang tengah lah, ada mahram lah, ataupun ada guru yang memantau untuk elak daripada fitnah. Itu yang Islam ajar. Time tu saya gelarkan diri saya Ana. Saya panggil isteri saya Enti. Ana Enti lah, Ana Enti. Macam tu je lah. So lepas dah ta'aruf, kalau korang rasa ciri-ciri perempuan tu sesuai dengan korang, lepas ta'aruf korang tengok muka dia, korang rasa suka, dengar penjelasan dia, korang rasa suka, tengok senyuman dia, korang rasa suka, so proceed lah. Cakap lah kat dia, okay, aku rasa aku nak next proses. Jumpa, proses seterusnya jumpa mak ayah. Saya selepas dah ta'aruf dengan isteri saya, lebih kurang 2 jam dekat rumah nakib usrah saya dah tengok muka dia. So saya puas hati dengan penerangan dia. Akhirnya selepas tu saya terus jumpa mak bapak dia. Time tu memang terus jumpa mak bapak. Lepas tu saya kata pada bakal mak bapak mertua saya kata, pakcik-makcik, nanti saya istikharah lah. Kalau saya setuju nak kahwin dengan anak pakcik, saya akan bagi tahu. Kalau saya tak setuju, saya akan bagi tahu. Okey, balik. Lepas tu family isteri saya pula ziarah rumah saya, jumpa mak ayah saya, berkenalan, bertaaruf dengan mak ayah saya. Time tu pun diharuskan untuk tengok. Time tu boleh lelaki boleh pandang perempuan tu boleh pandang lelaki. Sebab apa? Sebab ada mahram yang menjaga. Benda tu diharuskan. Simple, Islam ni simple. End up, bila dah istikharah, dah bincang semua tu, dua-dua dah setuju, tunang. Tunang ni tak wajib lah. Tunang ni boleh, nak tunang boleh, tak nak tunang, nak terus kahwin boleh. Time tu kita orang tunang. Sepanjang tunang, wajib jaga ikhtilat. Saya tak pernah keluar berdua-duaan dengan isteri saya. Saya tak pernah call isteri saya, apa khabar, sihat awak? Tak pernah. Sebelum kahwin kita orang tak pernah call, tak pernah chat pun. Melainkan kita orang ada grup WhatsApp. Ada saya, ada isteri saya, ada mak saya, ada ayah saya. Dalam tu kita orang hanya message, sembang benda-benda yang berkaitan kahwin saja. Walimah bila, nak pakai baju tema apa, lauk nak buat apa, hantaran berapa ringgit, mas kahwin berapa ringgit, dah pergi kursus kahwin ke belum. Maknanya benda-benda yang berkaitan dan dipantau oleh mak bapak saya. Sebab apa? Sebab kalau kita chatting berdua-duaan, akan ada syaitan yang ketiga. Nabi dah bagi tahu dah benda tu. Lepas tu ada masa saya bagi hadiah kepada mak bapak dia. Mak bapak dia akan bagilah kepada perempuan tu. Ada masa perempuan tu pun bagi hadiah pada mak bapak saya, dan mak bapak saya bagilah hadiah tu pada saya. Saya call mak bapak dia pun call mak bapak saya. So ada hubungan macam itu. Saya tak pernah call dia. Terselamatlah daripada fitnah, terselamatlah daripada godaan perempuan kan. Saya punya iman selamat, isteri saya punya iman pun selamat. Dan akhirnya pop kahwin. Alhamdulillah, settle, tak ada nak stress, tak ada serabut-serabut. Tak ada nak I love you sebelum kahwin, tak. Sebelum kahwin semua ni benda yang selagi tak kahwin, selagi tu haram. So jaga batas. Alhamdulillah kahwin sekarang ni dah anak 2. Saya bersyukur dapat isteri yang sangat-sangat baik, sangat-sangat solehah, sangat membantu saya dalam dakwah. Moga Allah kurniakan syurga untuk dia. Tapi ini baru satu contoh.
Saya ada ramai lagi kawan saya yang kahwin dengan cara yang lebih baik daripada saya. Nak kata sebenarnya tak mustahil. Saya ada ribuan kawan yang kahwin dalam keadaan menjaga batas-batas ikhtilat dengan penuh adab, ikut cara Islam. Tapi itulah, kita ni dah terlalu ikut-ikut budaya orang kafir. Nak kena couple, nak kena ikhtilat dulu, sampai rasa mustahil nak kahwin kalau tak buat cara tu. Sedangkan bila buat cara kafir lah yang membuatkan kita serabut, tertekan, sampai depression dan sebagainya. Betul tak? Macam itulah cerita dia. Soalan terakhir. Kalau ada crush, dosa tak? Macam ni lah, Allah tak hukum seseorang berdasarkan perasaan, tapi Allah hukum seseorang berdasarkan tindakan. Kalau kita suka pada seseorang, tapi kita tahan diri kita daripada melihat orang tersebut, dan kita menjaga ikhtilat, kita tak membayangkan benda-benda yang tak sepatutnya, maka tak berdosa lah. Tapi kalau crush tersebut membuatkan kita usah orang yang kita suka, tak kisah artis ke, rakan sekelas ke, ataupun influencer, apa-apalah, ataupun kita tak jaga ikhtilat, kita message dengan dia, call dengan dia, chatting dengan dia, keluar dengan dia, benda tu dosa lah. So Allah tak hukum perasaan, Allah hukum tindakan. Kalau kita menjaga tindakan kita daripada tak buat benda-benda yang Allah haramkan, seperti ikhtilat dan sebagainya, tak menundukkan pandangan dan sebagainya, maka dosa. Tapi kalau kita jaga diri kita daripada buat benda-benda yang haram, kita jaga ikhtilat, kita tundukkan pandangan, kita simpan perasaan tersebut, dah ready nak kahwin, baru kita luahkan melalui orang tengah dan sebagainya, maka kita dapat pahala daripada usaha kita menahan nafsu tersebut. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang join pada malam ni. Saya pun dah lama tak buat live. Malam ni tiba-tiba pula ada semangat sikit nak buat. Moga bermanfaat. Kita jumpa lagi. Dan sebagai perakhiran, saya nak ajak korang semua dapatkan buku saya lah. Terutama buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman, yang akan terbit pada hari Selasa ini. Korang boleh dapatkan, korang boleh WhatsApp nombor saya, nombor dalam yang saya dah pinkan tu, ataupun tekan je link di bio saya. Sekarang ni Tarbiyah Sentap ada buat karnival buku tarbiyah, yang mana korang boleh dapatkan sebanyak-banyaknya koleksi buku Tarbiyah Sentap yang murah-murah, diskaun power-power punya. Ini je masanya. Boleh dapatkan segera, dan dapatkanlah buku saya, insya-Allah. Nak tahu apakah buku saya? Korang boleh pergi dekat Instagram saya, ada dekat bahagian highlight dekat bio saya tu. Korang boleh tekanlah buku-buku yang saya tulis tu, boleh dapatkan. Wallahualam. Okay, jumpa lagi. Terima kasih semua. Jangan lupa share nota korang di story korang. Dan jangan lupa dengar lagu terbaru keluaran Tarbiyah Sentap bertajuk Cinta Sementara di YouTube. Dan nantikan pelbagai lagi lagu-lagu dakwah yang best-best, single daripada Robita, single daripada Autotune Band dan sebagainya di YouTube Tarbiyah Sentap. Nantikan. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.